Tu dia nah. Kalau Allah tak bagi berkat, gaji 10,000 pun tak cukup lagi. Nampak tak? Ya. Memang minta pinjam ke orang gaji 3,000. Itu kalau dah tak boleh baca tu, mata kamu ni macam mata kerbau lah. Tak ada nilai ya. Maka itu dah tadi ni ya. Maka tak dapat tidak antara perkara yang wajib bagi mata membaca melihat Al-Quran. Bukan baca melihat Al-Quran dengan mengambil iktibar. Nak ambil iktibar kena faham makna lah. Itulah artinya. Maka tak dapat tidak melihat Al-Quran. Ada 4 perkara yang kita tengok dapat pahala. Walaupun kita tak niat. Ada 4 perkara kita tengok tuan-tuan dapat pahala walaupun kita tak niat. Pertama tengok lautan. Lautan tu ya. 70%. Bumi 30%. Laut 70%. Ya. Dengan adanya laut ini kita dapat berhubung, dapat menghubungi, dapat menjalani kehidupan kita, ya. Dapat merentasi seluruh bumi. Sebab Tuhan suruh kan, ya. Wallazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha. Kami jadikan bumi itu sebagai suatu dataran, ya, yang luas. Famshu, maka berjalanlah kamu di ceruk-ceruknya di mana-mana juga. Ya, untuk mengambil iktibar. Jadi nak rentah bumi kena ada laut. Nampak tak? Laut perlu ada, tak ada laut kita mati. Ya. Segala udara, segala kotoran-kotoran bumi ni nak pergi di mana? Kalau tak ada laut, ya. Sebab tu laut dia menanggung. Dia menanggung segala kotoran-kotoran bumi. Udara-udara yang kotor dia sedut masuk lautan. Allah jadikan pula lautan tu masin. Ada 2 sebab ya. Masin pertama untuk mematikan segala kuman-kuman. Mematikan segala yang boleh berikan mudarat kepada manusia. Membersihkan udara. Ya. Kalau kita mengaji dalam bab ekonomi ya. Dia ada bayu laut, bayu darat. Dia nak bawa tu ekonomi kos melepas dan bab ekonomi ya. Kos melepas dia ada kan ya. Kita mengaji bab ekonomi, dia ada kos melepas, dia bagi satu contoh bayu laut, bayu darat. Ada sebab tak? Di situ kita nampak kebesaran Allah. Di dalam kebesaran itu ada sifat rahim Tuhan. Kasih Tuhan kepada makhluk. Nampak ya? Tuhan buat lautan tu dia kasih kepada kita. Supaya segala keburukan, segala kekejian bumi akan masuk ke laut. Dia akan proses balik, dia keluar balik satu, dia kata bayu darat. Nampak ya? Dia akan keluar satu udara, satu jenis gas yang kita sedut sebagai oksigen. Nampak? Paling penting kan? Kita buang dioksida. Ini kita kaji pada segi saintifik ilmiah ya. Oh kita nampak ya. Dan laut tu masin jadilah ayaknya kasak. Bila masin ayaknya kasak, boleh kita berlayar kapal-kapal yang berat. Ya, third generation container boleh bawa sampai 500 container satu kapal boleh merentas lautan yang besar ya, kerana lautan tu laut tu masin. Kalau laut tawar tak boleh. Nah, itu kelebihan. Nampak tak sifat rahim Tuhan tu ya. Sebab tu kita kena sebut nama dia tiap kali bila kita dan jalan apa juga usaha kita ya, sebut nama rahim. Sebab dengan rahim Allah kita boleh hidup dengan begitu selesa di bumi ini. Dapat beramal dengan baik. Ya. Hatta kalau tak ada ayak tawak tak ada, boleh guna ayak masin untuk berwuduk. Untuk mandi. Masuk dalam kumpulan air mutlak. Pak fiqah masuk dalam ayak mutlak dia panggil. Nampak ya. Di sini semua, maka tu bila tengok laut dapat pahala. Kedua, tengok Kaabah. Sebab di situlah memberi kita suatu inspirasi yang tinggi, kesatuan ibadah. Kaabah tu sebagai
lambang kesatuan ibadah. Umat Islam mengarah kepada satu arah. Nampak tak? Kerana menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dia tak berpecah belah. Ada perhubungan, ada perantaran, ada kesatuan. Di situlah juga segala amal ibadat kita naik ke langit. Kita buat ibadat, asar tadi masih tertanggung hari. Besok pagi subuh dia naik ke langit. Turun malaikat langit pula daripada waktu subuh, simpan subuh kita sampai asar. Besok kita sembahyang subuh, dia taruh sampai asar. Dia gabung zuhur dengan asar, dia bawa naik ke langit. Melalui Kaabah. Melalui Kaabah. Penjuru mana ni? Dia ada 4 penjuru Kaabah tu. Ya. Hajar Aswad, Syami, Iraqi, Syami dengan Yamani. Dia naik melalui Iraqi. Ya, bucu ada kita ke langit. Semua ibadat manusia seluruh bumi naik ke langit melalui penjuru Iraqi. Dia menghadap sebelah Iraq. Itu di antaranya yang menjadikan hikmah tengok Kaabah dapat pahala. Ya, menghadap Kaabah dapat pahala, tengok Kaabah dapat pahala. Tak menghadap Kaabah batal sembahyang. Itu dia, nampak ya. Ketiga, pertama kita tengok Quran kan. Kedua kita tengok pertama kita tengok laut, kedua kita tengok Kaabah, ketiga kita tengok Quran. Dapat pahala. Bukan tengok kulit Quran. Tengok isi Quran tak kulit, pergi tengok kulit dalam almari nampak. Tengok tu tak jadi, buka Quran tu. Mana-mana surah, mana-mana lampiran kita tengok dapat pahala. Belum baca lagi dapat pahala tu. Ya. Itu dah paling baik dan jadi rawatan. Bila mata yang banyak tengok Al-Quran, dengan sendirinya mata itu akan terpelihara daripada tengok yang haram. Itu dia, nampak ya. Kita banyak tengok Quran, pagi baca 4 muka, petang baca 4 muka. Itu tuntutan ya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita sebut dalam i'tikaf. Maha suci Allah pagi-pagi dan petang-petang. Itu ada sebab tu ya. Tengok Quran. Paling kurang kalau tidak kita tengok 4 muka. Sat saja 4 muka ya. Tak sampai 15 minit 6 muka habis. Kita baca dengan tartil. Mengikut taranum ras. Itu kita ras ya, bacaan ras. Tak perlu kita nak tarik panjang-panjang ya. Macam bacaan Mahmud Khalil Al-Husairi. Itu bacaan ras lah ya. Boleh kan? Ya. Ringkas baca dengan cukup tertib dan cukup dia punya harakah. Ya, dengan makhraj yang baik, iaitu 4 muka pagi, 4 muka petang. Jadikan sebagai suatu tabiat, suatu ketentuan. By group, bagi jadi. Ya. Surah Abang apa? Tengok kemudian. Ni tengok khabar, tak tengok tak boleh. Jadi surah Abang. 10 muka boleh tengok surah Abang. Ya. So, Quran tak boleh. Maka tu tengok Quran dapat pahala. Nombor 3. Nombor 4. Tengok muka ibu bapa. 4. Ya. Ya. Tengok muka ibu bapa. Ya. Itu yang penting, yang besar. Ya. Tak gitu kan? Tak ada ibu bapa, tengok muka orang tua. Nampak tak? Sebab Allah kata sendiri, Nabi kita sendiri kan, bukan di kalangan kami orang yang tidak kasih kepada anak-anak, yang tidak meraih, menghormati orang tua-tua. Nabi kata dalam hadis. Hadis Nabi itu. Bukan daripada sunnah Nabi, sunnah kami. Nampak tak? Bukan daripada sunnah kami orang yang tidak mengasihi kanak-kanak. Termasuk orang muda. Ya. Dan tidak merahmati, menghormati orang tua-tua. Nampak ya? Itu hadis Nabi itu. Hadis sahih. Itu masa tengok muka orang tua-tua. Istimewa orang tua-tua yang ada jalinan dengan ibu ayah kita. Ayah ibu kita, kebanyakan kita dah tak ada ayah ibu dah. Tengoklah muka bapak mereka. Tuk mereka. Tengoklah muka Tok Imam tua pada kita. Ya. Tengok muka Tok Guru. Boleh tak? Itu ganti. Ya.
ganti sebagai tengok muka mak bapak. Nampak tak? Sebab tengok muka tok guru dapat pahala, bapak mak bapak dalam kubur terampun dosa. Itu dia. Besarlah. Boleh tu. Itu dia. Tengok muka orang-orang semayang. Orang semayang. Sebab tu imam dia bagi salam, dia nanti zikir 10 kali dulu. 10 kali itu zikir bagi jadi mahkota zikir macam sunat tawaf. 10 kali kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, jangan bergerak, jangan bangkit, jangan ubah tempat. Nampak ya? Jadi kali-kali belakang saya tak ada orang lah. Duduk sangat belakang untuk imam. Nak duduk sangat belakang untuk imam. Untuk imam belum kali dia hilang lah. Nampak tak? Orang ni tak kenal Tuhan. Ya? Kita tak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca 10 kali dulu la ilaha illallah. Tok imam pun menghadap kiblat juga. Dah habis 10 kali baru tok imam menghadap ke kita. Masa tu hang nak bangkit nak berambut tepi lah. Tak apa dah. Kena kata begitu orang dah. Faham dah? Dia kata jangan ubah tempat. Hadis Nabi kata sendiri. Jangan ubah tempat. Cara duduk pun jangan ubah. Habis 10 kali itu tok imam dikali mari ke kita. Pasal tugas kiblat dah habis. Tugas Kaabah dah habis. Nampak tak? Bagi salam, tugas Kaabah dah habis dah. Peranan Kaabah dah tak ada lagi. Sekarang menghadap siapa? Menghadap orang sembahyang. Kali menghadap orang sembahyang. Sebab manusia lebih mulia daripada Kaabah. Manusia, ya, 1000 kali ganda lebih mulia daripada Kaabah. Kaabah rumah mati. Rumah. Ya. Cuma disandar nama Allah supaya kita menghadap ke arah kiblat. Maksud kesatuan ibadah itu ya tujuan dia. Ya. Mulia kita lagi tengok muka makmum orang semayang. Sebab kita bagi salam kat dia tadi dalam semayang, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang salih. Mana depa di belakang aku dah. Tu imam kali tengok kita. Dia dah. Nampak tak? Ya. Ini baru ada sembahyang, baru jemaah cantik. Ya. Ni kita cakap melepaskan batu di tangga, mana kita, ya, berkeput. Betul kan? Itu kita faham, kena faham sampai ke situ baru kita boleh reti, baru kita dapat manfaat, ya. Itu 4 lah. Pandang lautan, pandang Kaabah, pandang Quran, pandang ibu bapa. Tengok aja dapat pahala. Ya. Kita tengok muka tuan-tuan ni, orang yang sembahyang tadi. Dapat pahala. Muka orang sembahyang ni, Allah dapat pahala. Kenapa kita tak mau tengok sebab Allah katakan, tengok Kaabah saya dapat 20 rahmat. Ya. Tengok muka mak bapak 1000 rahmat. Muka mak bapak 1000 rahmat dapat. Masya-Allah, ya. Baik. Kita kena habaq rahsia tu semua, aku tidak tak habaq macam mana nak beritahu Duk kering macam tu lah, tak ada ilmu. Tu nak kena mengaji Tak mengaji mana nak pergi dengar semua ni. Mana nak beritahu boleh faham Baik. Kemudian laginya melihat jalan ke masjid. Melihat Al-Quran, mata lagi melihat jalan ke masjid. Mana-mana jalan ke masjid. Mana-mana kita pergi pun cari masjid dulu. Kemana arah kita pergi, tempat mana kita pergi, nak pergi kerja ke, nak pergi kursus ke, nak pergi makan kenduri ke, nak pergi ziarah keluarga ke, nak pergi makan angin ke, apa pun, cari. Faham dulu, pasti dulu ada masjid. Ya. Pihak jabatan hantar kita pergi kursus. Ya. Dah sudah kita tahu di mana nak kursus, kita kena tanya pula masjid dekat mana. Itu nombor 1. Nampak tak? Ya. Orang yang macam ni tanya masjid di mana ni, ya. Dia mati besok kubur dia luas. Kubur dia nanti buka 8 km. Nampak tak? Sebab dikatakan dalam hadis 1 farsakh sama dengan 8 km. 2 farsakh sama dengan 8 km. 1 farsakh 4 km. Ya. Ini ada dalam kitab Ruh. Kitab Ruh ditulis oleh
Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ulama besar. Dia kalau tulis orang tak petikai sebab dia begitu teliti dengan hadis. Dia tak pakai hadis dhaif lah. Hadis dhaif yang mungkar lah. Hadis dhaif yang boleh amal dia pakai. Hadis dhaif yang mungkar dia tak pakai. Palsu dia tak pakai. Dia tulis dalam kitab dia sendiri. Saya dah pernah sebut banyak kali di banyak tempat kan. Bagaimana matinya, bagaimana siang si orang yang gali kubur. Dia gali kubur. Kubur mula dia gali, nampak tak? Ya. Kemudian dia gali satu kubur, dia gali 3 kubur. Dah habis 3 kubur, dia letih, dia tidur dalam kubur. Sementara mayat nak main. Nampak tak? Orang Arab tu kan dia takut apa? Kita takut hantu kubur. Dia tidur dalam kubur, sementara dia tidur dalam kubur tu, dia mimpi. Pergi mimpi, datang malaikat. Ramai malaikat datang. Semua pakak tanya pula. Liang yang pertama ni siapa punya liang? Liang ni dia kata orang muda. Satu orang muda punya liang. Ya. Buka kubur ni. Liang ni 2 farsah 8 km. Itu dia. 8 km kita kira lah. Dalam hadis kata 2 farsah 8 km tentang kubur. Tu lah. Sampai kita tak nampak apa. Dia punya jauh sangat. Sampai macam tu punya luas. Kubur nombor 2 buka 1 mil. Satu batu. Dekat 5,000 kaki lebih lah. Luas juga lah. 5,000 kaki luas. Ya, Masya Allah. Kubur nombor 3, sejengkai. Bagi rapat. Sejengkai. Macam mana nak masuk liang? Macam masuk tong nak masuk kanda. Satu jengkai. Ya. Dia terkejut jaga. Dia tunggu seroh. Dia pun main mayat. Main mayat mula. Mayat orang muda. Masuk liang yang 8 km. Hak nombor 2 pun orang separuh umur juga lah. Nampak tak? Masuk 1 mil. Kubur nombor 3 orang perempuan. Orang perempuan. Kemudian dia pun merujuk balik ya kepada ulama-ulama. Macam mana yang pertama ni? Pertama ni orang yang selalu hatinya bergantung pada masjid. Dia nak pergi mana tuan-tuan? Dia tanya masjid dah. Nak makan angin? Oh, tanya tempat tu. Ada masjid tak? Sudahlah, tak ada masjid, aku tak payah pergi. Tak ada masjid tuan tempat tu. Saya tak lebih kursus, tak boleh. Tak ada masjid. Nampak? Sampai tahap tu lah. Yang kedua, orang yang kedua tadi ini sedekah dengan senyap-senyap. Nampak tak? Bil api masjid hilang. Tapi TNB tak potong penggaran. Nampak tak? Mana bil elektrik ni? Mana bil ayak, BBM tak kacau. Rupanya tiap-tiap bulan dia duk bayar bil tu. Masjid tak tahu, AJK tak tahu. Nampak tak? Tu ada jadi tu, ada masjid. Termasuk surau saya lah. Tapi surau saya sini dah, orang tu mungkin dah tak ada kot. Ya? Kami kena bayar sendiri lah ni. Lama juga, ya. Surau tu saya ingat dekat 11 tahun. Ya, 11 tahun saya duk cari siapa dia yang bayar bil. Dia kata bayar dah. Orang PBM tak mau habaq, orang TNB tak mau habaq. Dia pesan aku lah. Jangan bagi ya. Tiap-tiap bulan ayam api jalan. Oh, ini orang yang bersedekah infak secara senyap, secara sembunyi. Nampak ya? Itu kubur nombor 2, satu batu buka. Tentang buatlah. Nak kubur kita buka buat ni tu. Ya. Tanya kan bilik Sungai Rambai. Nampak duduk dah dekat dengan kita kan. Tak bila no. Tak tahu bil tak main. Mana bil hilang ya. Bos-bos ada bil tak ada. Rupanya ada hamba Allah yang infak. Itu dia punya harta. Dalam kubur tu itulah harta kita tuan-tuan. Harta kita dalam bank tu bukan harta kita tau. Belum lagi. Lagi kita tak hantar di akhirat bukan harta kita. Harta dunia. Harta pusaka, betul tak? Harta perut makan dia buang, betul tak? Ya. Harta badan, pakaian, baju. Dekat tu lah. Bukan kita punya pun baju tu. Mati habis baju tu bagi orang beli nampak. Ya. Makan, lah kita makan sedap-sedap pun. Tadi kita buang untuk bagi keluar lagi teruk. Orang tak mau nak beli, tak mau nak dekat. Harta kita yang kita hantar pergi kepada Allah, yang itulah harta kita. Nampak tak? Yang nak masuk kubur tu, yang itulah harta kita. Apa yang kamu sedekah, apa yang kamu infak,
apa yang telah kamu wakaf, ya, itulah harta kamu. Nampak tak? Yang akan dibawa ke akhirat. Lain daripada itu, tak bawa, tinggal. Nampak tak? Itu dalam bank, walaupun nama kita. Nampak tak? Nah? Nah, itu kita nak, kita faham sikit lah. Baik, ya. Jadi makanya tak dapat, tidak, ya. Kita dah abang, melihat jalan ke masjid, 3. Nombor 4, melihat jalan ke tempat menuntut ilmu. Cari di mana tempat menuntut ilmu. Nampak tak? Ya. Sebab kita tak nampak akhirat, kita tidak rindu akhirat, kita tidak rindu kepada Allah, kita tidak rindu kepada akhirat kampung halaman kita, ya. Kerana mata hati kita telah ditutup, telah dihijab. Nampak tak? Dia ada 5 hijab. 5 hijab. Semalam kita cakap di Bagan Serai, Masjid Bagan Serai, di daerah Bagan Serai. Bab ni, ya. Kita kena tasawuf bab tu. Ada 5 hijab tutup kita. Mata hati kita. Kita kena buka balik hijab. Hijab yang pertama, jahil. Nampak tak? Hijab yang pertama, hijab kejahilan, jahil. Tak ada ilmu ketuhanan. Tak ada ilmu akhirat. Tak ada ilmu hukum. Nampak tak? Tak ada ilmu hukum, ibadat dia belum tentu sah. Tadi sembahyang saya jadi imam tadi kan. Saya baru Maliki Yaumiddin, ada bunyi amin di belakang. Di belakang saya bunyi amin. Fatihah dia punya laju ni. Ya. Dalam Fatihah ada 12 mat tabi'i tau kan. 12 mat tabi'i mana 24 harakat tu. Nak kena habis 24 harakat. Baru Fatihah tu sah. Nampak tak? Saya baru Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Dia ada bunyi amin di belakang lah. Allah. Nampak tak? Terganggu sikit khusyuk saya. Dia ingat hang baca Fatihah lagu mana? Tu dah. Tu dia. Nanti besok masuk kubur tak nak sembahyang. Dia nak buat ganti. Ulak botak dia mai kat dia. Dia kata aku sembahyang, pasal apa ulak botak mai? Hang tak sembahyang. Pasal apa hang tak sembahyang? Nampak hang baca Fatihah tak betul. Sebab tu kita kena ilmu hukum. Ya. Kena belajar ilmu, maka tu kena cari. Ilmu itulah dengan kerana dialah menjadi hijab tertutup mata hati kita. Tak nampak Allah, tak nampak akhirat, ya. Hanya kita buat secara kebetulan adat. Orang buat sembahyang, aku sembahyang. Nampak tak, ya? Orang baca Fatihah, aku baca Fatihah. Nampak tak? Dia tak check balik. Fatihah tu, kita baca Fatihah mesti 30 saat. Kalau kurang 30 saat, itu bukan Fatihah tau. 30 saat saya bagi time tuan-tuan. Tuan-tuan buka, ada jam, ada timer kan. Cuba 30 saat, tik baca bismillah. Terus dengan Fatihah sampai ghairil maghdub. Waladhdallin, amin tak masuk. Waladhdallin. Dia mesti 30, kalau kurang pada 30 saat, Fatihah tu tak betul. Kurang harakat dia kurang. Dia punya mat tabi'i kurang. Nampak tak? Mat tabi'i itu dia wajib dengan 2 harakat. Tak boleh 1, tak boleh 3, tu jadi makruh lah. Nampak tak? Ya. Maliki ma tu 2 harakat, 1 mat tabi'i. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia, nampak? I pun 2, ya pun 2. I dia ada 2 ya tang tu. Nampak tak? Ya. Alif ya. Kalau kita tulis betul, potong 1 ya baru sabdu. Nampak tak? Itu jadi i ya. Nampak tak? Kena mengaji lah. Tak mengaji mana nak beritahu benda-benda macam ni. Nampak tak? Ya. Hanya sekadar kita, aku dah boleh dah, takkan tak boleh ke Fatihah. Ujub, sudah merasa dirinya sudah pada. Ujub tu adik-beradik sombong. Nampak tak? Orang sombong tak boleh masuk syurga. Macam nak buat lah. Tambah sembahyang lagi, Tuhan tak terima. Dia dah. Dia kena ada tawaduk. Tawaduk ni pergi belajar lah. Sentiasa dalam keadaan menyadari aku ni kurang ilmu. Tak ada ilmu. Nampak tak? Ya? Tak, nilai macam ada 4. Orang naik kolek, naik sampan, naik kapal, naik bahtera. 4 tak sama kan? Ya? Laut satu ya, lautan. Tapi ada orang naik kolek. Naik kolek, dia main tepi je lah. Sampan tengah sikit lah. Nampak tak? Ya? Kapal duduk tengah sikit lah, jauh sikit. Bahtera lagi tengah. Dia dah.
Empat-empat kapten cuba tanya tengok. Sama tak? Pegangan. Tak sama. Nampak? Yang duk main golek juga. Dia tak nampak lautan tengah. Dia tak tahu betapa dalam tu. Bahaya dia. Gelombang begitu besar. Dia belum terima. Sebab tu ilmu dia ada 4. Ya. Tahap pertama sekali kita kenal. Dia punya asas. Elementary stage orang putih kata. Nampak tak? Kemudian baru masuk bulan yang kedua. Pergi tengah sikit lah. Dia main golek dia tak ada. Main sampan tu mah. Nampak tak? Dah lama dah boleh sampan. Main kapal pula. Nampak ya? Tu dah. Dah boleh kapal, no, petrol bahtera terus. Nampak? Full ke third generation container di tengah. Nampak? Tu dia. Boleh lautan Pasifik, Atlantik sama-sama tengah, tak ada masalah. Kalau kolek boleh main Atlantik. Itu kita kena faham ni semua tu. Ambil iktibar. Fikir. Jangan duk kata aku dah faham, aku dah cukup, aku dah pandai, aku dah kerti. Ya? Banyak yang tak kerti. Banyak benda. Macam tadi lah. Kata-kata duk main kolek dia kata dia dah kerti. Lanjak sampai ke tengah tu. Nampak tak? Pergi jumpa kapten kapal besar tu. Bahtera tu dah. Saya dalam pilot office dulu. Pernah tugas dengan pilot office. Ya. Kapal-kapal besar mari sampai ke muka head. Tak boleh masuk mari. Kapten mereka tak boleh bawa. Kena berhenti. Masuk muka head. Kapal kena berhenti. Kapten dia kena berhenti tau. Tak boleh guna. Dia panggil pilot, tak boleh pakai. Pilot kita pergi ambil kapal lepas tu. Pasal laut kita kenal. Laut dia kenal. Nampak tak? Itu dia. Kemudian kena buh bendera Malaysia pada depan. Tak boleh buh bendera dia lah. Itu antara peraturan dalam perkapalan. Saya sudah biasa dengan itu kan. Sebab bila masuk kapal saya kena beritahu, kena call pilot. Saya janji call pilot. Ya. Pilot semua Melayu. Hebat. Yang tu yang hebat. Pilot semua Melayu. Orang putih tak ada. Baru nampak hebat orang Melayu ni. Dia berani. Pasal berani itu benda-benda berat dia boleh buat. Nampak tak? Mak Salin tak mahu. Takut. Tak ada. Sambung tak apalah. Kemudian dia ambil lihat di sini, kita ambil sebagai maklum. Ini nota kaki di bawah tu ya. Kebaikan berkaitan dunia dahulu kemudian baru akhirat, begitulah al-faqih lakukan. Ini semua kita baca sendirilah. Ya. Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, alaikum bil ilmi. Pertama kena ada ilmu dulu hijab. Kita kena ada ilmu dulu. Tak ada ilmu habis. Jahil ilmu semua tak pakai. Hati kita sudah tertutup kepada akhirat. Tidak ada kerinduan kepada akhirat. Tidak ada cinta kepada Allah. Tidak ada tawakal kepada Tuhan. Tidak ada redha kepada Allah. Ya. Kerana hati kita tertutup, hijab tutup. Kena buka hijab tu. Nak buka hijab dengan ilmu. Man arada dunya fa'alahi bil ilmi. Barang siapa mau dunia dengan ilmu. Tak ada ilmu tak dapat dunia. Nampak ya? Wa man arada al-akhirah fa'alahi bil ilmi. Barang siapa mau akhirat juga dengan ilmu. Akhirat kena ada ilmu. Ilmu ketuhanan. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Wa man aradahuma fa'ala bil 'ilm. Barang siapa nak dua-dua kata Nabi, tengok. Kena dengan ilmu. Mau dunia akhirat dengan ilmu. Tak ada ilmu habis. Itulah hijab yang pertama yang menutup mata hati manusia. Kebanyakan manusia tak sampai ke akhirat. Tak sampai kebaikan di akhirat. Ya, tapi minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta apa hasanah? Angsinya kita tutup mata hati. Hasanah dunia orang tak nampak, hasanah akhirat orang tak nampak. Nampak tak? Pasal ilmu. Wajiblah tuntut ilmu tuan-tuan. Jangan korang tang ilmu tu bagi penting. Ilmu agama tu nombor 1. Jahil ilmu dunia tak apa. Tak gaduh. Kita tak boleh buat rumah, tu ada tukang buat rumah. Kita beli rumah sudah. Nampak? Tak payah buat rumah. Ada orang boleh buat rumah kan? Ya. Kita tak boleh naik kereta, tak apa. Ada orang naik kereta, kita naik Grab sudah. Bayar. Nampak? Tak itu tak mampu kan? Ya. Yang kedua, akhirat tak boleh. Akhirat semua tanggung masing-masing. Masing-masing tanggung tu kan? Nah. Tak boleh kata ni apa nama malaikat muka nangkir tanya man rabbuka, tanya bapak saya boleh tak? Tak nak kubur tak ada. Nah, ataupun tanya ustaz saya dia tolong jawab. Nampak? Tak boleh lah. Dia tanya kita kena jawab, nah. Nak masuk syurga begitu juga kan, nah.
Saya dulu pergi tengok bola, kecil-kecil nak tengok bola. Kecil-kecil suka tengok bola kan di Stadium Merdeka, di Stadium Pulau Pinang. Stadium Bandaraya kan. Bukan ada duit nak masuk. Ikut orang tua lah. Nah. Orang tua masuk, kita pun ikut orang tua tu. Ni pakcik bawa saya masuk. Ha, dia tanya, pakcik kata lah anak saya. Free lah masuk lah dulu kan. Tak ingat kan masa tengok bola. Cik-cik umur 6 tahun, 5 tahun nak tengok bola. Seronok. Ya. Masuk lepas. Ya. Ha. Jadi, surga tak boleh. Ya. Dan tengok orang alim masuk, ni tolong bawa saya masuk. Boleh tak? Tak boleh. Kena masuk sendiri. Nampak dah. Jadi, neraka dia lempak masuk. Yang tu tak payah. Tak payah kita nak masuk. Dia lempak masuk. Nampak tak? Ya. Maka tu kita kena bawa iman kita sendiri, ilmu kita sendiri, akal kita sendiri, jiwa kita sendiri. Untuk bertemu dengan Allah. Sebab tu ilmu kita perlu kepada ilmu-ilmu Islam yang mesti padat. Ilmu dunia tak apa. Tak gaduh. Ilmu dunia tak, kita tak kaya ilmu dunia tak apa. Kalau Tuhan bagi berkat, semua cukup. Kita nak berkat tu ya. Dunia ni kita nak berkat, tuan-tuan. Kalau Allah tak bagi berkat, bukan kaya tau. Kalau Tuhan bagi berkat, semua cukup, lebih daripada cukup. Minta pinjam ke orang gaji 3,000. Kalau Allah tak bagi berkat, gaji 10,000 tak cukup lagi. Nampak tak? Ya. Minta pinjam ke orang gaji 3,000. Nampak tak? Tu jadi sembuh ni. Semua tu atas pengalaman kita sendiri lah kita dengar kan. Ni, you bagi Hasan 500. Gaji 10,000. Kita pun tak tanya apa gaji 10,000, kita tak mau bagi dia malu. Dia dia besar dia berserah dengan kita kan. Tanda kata dia harap kepada kita. Dia ra'i kita, dia hormati kita, tu berarti kita ada duit. Ni mai sebelah tangan tak? Tu dia. Ya. Sebelah tangan. Faham tak? Nak kata duit tak warna kasar juga. Dia pas sebelah tangan tu lembut sikit tak? Nah, tu dia 500. Baik. Tu, nah. Hujung bulan dia bayar. Lepas seminggu mai balik minta. Allah, nampak. Duk ada ambil hari ni duit duk kawan saya lah. Nampak macam mana. Tapi dia menjaga bila orang barulah mula dah berhenti, barulah sembahyang, baru pergi mengaji, dapat ilmu sikit, nampak tak? Dapat berkat, nampak tak? Ya, tu dia. Jaga nasi lemak ni. Ya. Belah pagi alhamdulillah sehari dapatlah 250, 300. Clean wage, bersih. Tolak modal, tolak apa semua kan. Tu dah lah. Tu dah. Pasal apa berkat? Kita nak berkat tuan-tuan. Allah bagi berkat, semua cukup. Jangan gaduh. Sebab rezeki ni Tuhan dah tentu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fi hayatid dunya. Tuhan kata, kami membahagi-bahagikan tentang kehidupan mereka di dunia. Hang nak jadi apa? Buruh. Hang nak jadi tuan. Hang jadi tokek. Hang jadi mandut. Hang nak jadi supervisor. Allah tentukan. Nampak tak? Kena ada pekerja lah. Kalau tak ada pekerja, macam siapa nak buat rumah? Kalau tak ada orang miskin, tak ada orang yang tak ada pelajaran, hanya kerja takat jadi pekerja lah, tolong angkat simen ni lah. Dah tak ada pelajaran dia tak? Nah. Tapi kalau dia tak angkat simen, siapa nak tolong angkat? Nampak tak? Nah? Semua orang kaya, semua orang pandai, siapa nak angkat simen? Maka tu Allah bahagi-bahagikan, agih-agihkan. Nampak tak? Silakan muazzin dengan segala hormat. Silakan. Boleh ya?